Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Hari ini seperti dijanjikan, saya akan buat topik cara mohon sedia halal, JAKIM part 2 daripada 5, 3PDS yang menerangkan dengan lanjut tentang elemen P yang kedua, iaitu produk. Okey. Jadi kita masih lagi berada di bulan di mana Datuk Sri Dr. Zahid Hamidi melancarkan inisiatif Halal on Track, iaitu JAKIM. Proses permohonan halal JAKIM tu dipercepatkan daripada 9 bulan ke 30 hari. 9 bulan kenapa? Sebab sebelum ni banyak cakap average 9 bulan guna halal. Jadi dia mempercepatkan daripada 30 hari. Tapi dengan syarat. Dengan syarat, seperti kita ketahui syarat itu yang ditetapkan JAKIM adalah kita boleh buat 30 hari. Tapi dokumen kena lengkap. Dokumen kena lengkap. Jadi untuk permohonan mohon sedia halal, macam seperti anda yang nak mohon sedia halal, pastikan permohonan halal ataupun premis apa semua tu kena ikut garis panduan. Garis panduan ni ada 3. Kita kena ikut MS 1500. Kemudian kita kena ikut MPPHM 2020 dan kita kena ikut MHMS, Malaysia Halal Management System 2020. Okey, jadi ada 3 kitab kat sini kita kena refer. Dan 3PDS ni adalah merumuskan, summarize daripada semua elemen ni, dan berdasarkan pengalaman kita summarizekan jadi 3PDS, simple formula. Okey, 3PDS ataupun 3 pedas. Yang 3 pedas ni maksudnya adalah yang pertama adalah premise, kemudian produk, kemudian people, dokumen dan sistem. Jadi untuk sesi kali ini kita akan cover produk. Okey, hari tu hari saya dah cover premise, hari ini kita akan cover produk. Okey. Jadi sebelum kita apply, pastikan kita check produk dan bahan ramuan kita. Jadi di bawah elemen produk ni, dia cover menu, dia cover produk, dia cover bahan mentah, itu sahaja. Benda ni sahaja yang kita tengok. Jadi kenapa benda ni penting adalah sebab permohonan halal, bahagian kritikal, dia cerita pasal halal, yang kritikal ada bahan mentah. Halal ada bahan ramuan tu kita kena check. Itu yang first kali lah kita kena check. Yang paling berat sekali. Okey, kita check. Okey, dan bahan ramuan ni, tuan-tuan perempuan, adalah benda yang banyak lah. Banyak dalam kita kena check. Dalam kita punya bisnes, kita punya production, bahan mentah ni banyak pakai. Bayangkan kalau hotel klien kami tu ada dalam 800 bahan ramuan. Okey, jadi bahan ramuan ni antara dalam elemen produk ni, bahan ramuan ni kita perlu sediakan dia punya dokumen-dokumen ni. Supaya kita nak tunjuk kepada JAKIM yang produk kita pakai ni halal. Dia apa yang JAKIM tengok? JAKIM tengok sijil halal. Kalau kita pakai 10 bahan ramuan, kita nak kena ada 10 sijil halal bahan ramuan tu. Jadi bila kita dah complete benda ni, kita submit, barulah dia lancar. Semak complete, barulah kita dapat menikmati halal on track 30 hari tersebut. Kalau kita tak ready, kita tak check bahagian produk ni, kita jangan mimpilah 30 hari tu. Kita akan dapat reject. JAKIM reject permohonan kita tu, sila mohon lagi. Mohon lagi, kita buat lagi, kita submit lagi. Dan benda ni boleh berkali-kali reject kalau kita tak ada proper knowledge. Jadi hari ini kita cerita pasal produk. Okey. Case study yang saya ada adalah nama menu. Kadang-kadang nama menu as simple as nama menu pun kadang-kadang boleh fail. Sebab apa? Nama menu tu dia ada perkataan devil contohnya. Devil ataupun bak putih itu tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau menu tuan-tuan perempuan ada nama tu, pastikan check dulu satu persatu. Kita tak nak submit Allah sebab nama menu ni je yang tak betul. Semua terbatal. Okey, pastikan. Nama produk ataupun pembungkusan pelabelan pun kita check. Itu termasuk dalam kategori produk. Produk kita macam ni kan. Kita pembungkusan pun kena ikut garis panduan yang ditetapkan. Okey. Label, okey, bahan
mesti ada sijil halal. Semua bahan. Kata tadi hotel 800 bahan mentah, dia kena ada sijil halal untuk semua 800 bahan mentah. Jadi siapa sebenarnya dalam organisasi atau syarikat tuan-tuan perempuan, siapa sebenarnya yang perlu cakna tentang benda ni? Siapa yang perlu ready, perlu sedia maklum pasal benda ni? Yang pertama sekali, of course, purchasing. Okay, department purchasing ataupun purchaser individual, dia perlu tahulah bahan mentah, sebab dia yang buat pembelian. Dia yang tetapkan bahan apa kita nak pakai. Jadi dia perlu dapatkan segala dokumen-dokumen ni, dia perlu tahu ilmu ni. Produk dia ditugaskan, biasanya bahagian produk dia ditugaskan, okay, chef, manager perlu tahu benda ni. Manager ataupun halal exec, kalau company besar ataupun hotel perlu ada halal exec ataupun halal supervisor ataupun kita panggil penyelih halal lah. Jadi dia perlu tahulah benda-benda ni dalam skop produk ni, apa yang penting, apa yang perlu disediakan, apa perlu dicek. Okey. Jadi apa yang kita cek bila kita ceritakan pasal produk ni, apa yang cek adalah kita kena pastikan permohonan halal kita tu semua produk halal. Semua produk halal. Kalau kilang, kita kena pastikan kilang ni proses makanan halal sahaja. Dia tak boleh kita proses makanan halal tapi kita ada juga proses makanan tak halal. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena, kalau ada proses halal, dia kena buat tempat lain lah. Dia kena proses makanan halal sahaja. Okay, itu satu make sure. Kemudian yang kedua adalah kita kena pastikan kita tu nak mohon halal untuk semua produk. Kita tak boleh, katakan kita ada 100 produk. Okay, kita nak mohon untuk 80 produk sahaja, yang 20 produk lagi ni kita tak nak mohon halal. Tak boleh macam tu. Dia kena mohon semua. Semua kena mohon. Okay? Tak boleh sebahagian sahaja. Kemudian pembungkusan dan pelabelan makanan. Yang tu memang kena ikut. Sebab dia ada, walaupun halal ni dia ada 3 kitab tadi, MS 1500, MPPHM, MHMS, di dalam tu memang ada menyatakan juga kena ikut peraturan-peraturan makanan. Contohnya peraturan makanan 1985, sebab kat dalam tu ada pelabelan. Pelabelan JAKIM tak ada adalah standard pelabelan dia, tapi dia nak juga ikut pelabelan yang KKM buat. Okay, so ada dalam peraturan makanan 1985, kat situ ada garis panduan label lah, boleh cek. Okay, jadi label tu memang ada banyak lah kriteria label ni. Contohnya nama, manufacturer, kemudian tarikh luput, apa semua kena ada lah. Okay, jadi mesti ada sijil halal. Setiap bahan ramuan kita pakai tu, contohnya kita pakai 10 bahan ramuan, kita kena ada sijil halal untuk 10 bahan ramuan ni. Kalau tak ada sijil halal macam mana? Okay, JAKIM ada beri pelonggaran sikit, dia kena come out dengan produk spek ataupun MSDS lah, produk spek tentang tu. Kadang-kadang ada je produk ni memang halal je sebenarnya, tapi tak ada sijil halal, tapi dia ada sijil-sijil lain yang food safety, contohnya HACCP, ISO 20000, dia ada sijil semua. Cuma dia tak ada sijil halal sebab market dia di Eropah yang orang tak perlu sijil halal. Jadi kilang ni memang proper, dia tak campur dengan non halal, tapi dia come out dengan produk spek dan itu boleh diterima. Kita nak tengok, kita tak naklah tengok yang dapat produk yang dia tak ada produk spek. Sebab apa? Memang dia buat kat rumah. Dia produce kat belakang rumah, sebab tu dia tak ada produk spek. Sebab itulah kita nak benda tu. Okay, nama yang tidak mengelirukan. Nama yang tak mengelirukan macam bak kutih, siumai, dia halal, tapi pakai nama siumai kenapa? You pakai nama bak kutih kenapa? Sebab walaupun ia tidak bahan mentah bukan halal, tapi dia mendatangkan perspektif, persepsi pengguna tu bahawa ni bak putih halal, haram, halal, macam mana? Jadi macam tu, dia tak nak kita bagi keliru. Kemudian kadang-kadang ada yang pakai contohnya jenama tu jenama arak. Jenama arak kita tahu, semua dah maklum tu jenama arak lah, logo arak. Tapi dia buat produk yang halal sebenarnya, contohnya keripik chips lah, potato chips.
Tapi dia pakai logo dia yang kita dah sedia maklum bahawa logo ni memang logo Arab. Jadi benda-benda ni memang tidak dibolehkan lah. Jadi itu pelabelan. Produk tu kita kena tengok betul-betul. Packaging dia. Ada tak syarat? Contohnya kita nak mohon halal. Packaging dia, kita jual ada gambar perempuan seksi pula. Perempuan pakai bra je ke, tak tahu kenapa dia pakai benda tu. Jadi itu tak boleh. Tak boleh, perlu ubah packaging punya artwork tu, perlu ubah. Dan tuan-tuan bila nak submit halal, memang dia minta artwork ni, dia minta, JAKIM minta artwork, dia nak tengok. Sebab tu dia boleh tahu kita punya packaging ni salah atau tak salah. Okay? Kemudian bila produk ni, saya bagi tips sikit. Bila produk bahan mentah ni, pastikan first thing you all buat, first thing yang perlu dibuat dulu adalah buat master list dulu. Master list means, kalau produk master list, ada satu list kita buat pakai Excel je. Kita senaraikan semua produk kita. Kalau ada 100, kita senaraikan semua 100 produk, dan produk tu adalah nama produk tu lah. Kemudian kita ada satu list bahan mentah. Ini semua ingredient yang kita pakai. Kalau restoran pakai 200 ingredient, kita senaraikan 200 ingredient. Kalau kita pakai kicap, kita namakan brand dia apa, penghilang dia apa, ada sijil halal ke tak, sijil halal apa, JAKIM ke, sijil halal luar negara, dan tarikh luput dia apa. Bila kita dah sediakan semua ni tuan-tuan puan-puan, baru kita mudah nak manage kita punya produk menu. Baru kita dapat tengok nama produk ni betul ke tak betul, nama menu kita ni betul tak betul. Kita boleh rujuk ada tak nama-nama yang tidak dibolehkan untuk penggunaan halal. Bahan mentah kita tengok, bila kita tengok bahan mentah, banyaknya yang tak ada sijil halal. Jadi kita perlu dapat satu persatu, itulah cara kita menguruskan penggunaan halal secara sistematik dan berstruktur. Sebab itu kita pakai formula 3PDS ni tuan-tuan puan-puan. Jadi itu secara umumnya lah, secara umumnya produk, elemen-elemen yang kita semak ada banyak lagi. Secara terperinci, kalau tuan-tuan nak tahu, boleh rujuk manual MS 1500, manual MPPHM, manual MHMS, ataupun kalau tuan-tuan nak mudah ikut formula ni, just boleh beli kita punya e-book panduan e-book halal DIY. Link dia ada di bawah ni, di description. Dan pastikan tuan-tuan dapat diskaun off 50 on me, saya belanja. Okay, diskaun 50 automatic. Pastikan guna kod ni 3PDS. Masukkan kod 3PDS ni automatic. Okay, tapi untuk terhad sahaja, pastikan anda dapatkan cepat, dapatkan segera. Okay, jadi untuk saya rumuskan untuk 3PDS elemen produk ni, second P is product. Okay, saya boleh rumuskan bahawa banyak masa yang diluangkan untuk produk ni, banyak masa juga. Okay, produk ni. Jadi disebabkan inisiatif 30 hari itu, rejection akan cepat berlaku. Jadi pastikan kita tak nak masa mohon tu bahagian produk ni simple-simple, nama produk tak betul. Saya dah beritahu dah. Tapi tuan-tuan hantar juga nama produk bak kutih. Jadi tak boleh lah, nama menu bak kutih tak boleh lah. Kita kena clearkan benda ni. Kemudian bila kita submit tu, barulah dia akan lancar. Pegawai penyemak pun akan jadi tenang, apa semua. Dia pun seronok semua, tengok cantik, komplain. Itu yang lengkap permohonan tu, bermaksud itulah. Barulah permohonan halal kita akan jadi cepat. Jadi akhir kata saya, untuk produk ni pastikan bina master list. Senaraikan semua produk, menu, bahan mentah yang ada. Okay, jangan tinggal ini, senang saja buat Excel. Buat dekat Excel. Okay, jadi dengan itu saya akhiri sesi hari ini. 3PDS untuk P yang kedua, iaitu produk. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Dengan ini mengakhiri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sehingga kita jumpa lagi. Jom mohon halal.